semua, saya Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan 2.5 kelemahan data pendapatan negara untuk mengukur taraf hidup. Jom kita mula. Taraf hidup diukur dengan pendapatan per kapita, PPK. Apabila pendapatan negara meningkat, pendapatan per kapita meningkat. Taraf hidup meningkat ataupun tidak? Ini adalah persoalan utama pada hari ini. Mungkinkah taraf hidup menurun sementara pendapatan negara meningkat? Baik, kita akan lihat tajuknya, iaitu kelemahan data pendapatan negara dalam membandingkan taraf hidup antara masa. Iaitu antara masa kita mengukur perubahan daripada 1 tahun ke 1 tahun. Antaranya yang pertama iaitu masalah pengangguran, yang kedua perubahan dalam agihan pendapatan, yang ketiga perubahan masa kerja dan masa rehat, keempat perubahan komposisi pendapatan negara, seterusnya perubahan tingkat harga umum, masalah eksternaliti negatif, perubahan dalam kualiti barang, perubahan saiz dan struktur penduduk. Adalah ditegaskan di sini iaitu perubahan melalui masa ini adalah membandingkan taraf hidup antara 2 tahun. Perhatikan kata kunci untuk perbandingan antara masa ialah perubahan. Bagi setiap kata kunci tersebut iaitu perubahan. Sama-sama kita lihat yang pertama, kelemahan menggunakan pendapatan per kapita, PPK, untuk membandingkan taraf hidup antara masa. Masalah pengangguran. Data pendapatan per kapita tidak menunjukkan masalah pengangguran yang wujud di sesebuah negara. Masalah pengangguran menunjukkan taraf hidup penduduk rendah. Sekiranya pendapatan per kapita sesebuah negara tinggi, tetapi kadar pengangguran dia juga semakin meningkat, taraf hidup penduduk tidak boleh digambarkan sebagai tinggi. Oleh itu, data pendapatan negara tidak dapat membandingkan taraf hidup antara masa. Perubahan dalam agihan pendapatan. Peningkatan dalam pendapatan negara per kapita tidak semestinya menggambarkan agihan pendapatan yang setara dalam kalangan penduduk dan taraf hidup mereka. Pendapatan per kapita yang tinggi pada satu tahun tertentu berbanding tahun sebelumnya tidak menggambarkan taraf hidup penduduk meningkat sekiranya agihan pendapatan pada tahun tersebut sangat tidak setara. Oleh itu, data pendapatan per kapita tidak dapat membandingkan taraf hidup antara masa. Perubahan masa kerja dan masa rehat. Pendapatan per kapita lebih tinggi daripada tahun sebelumnya dan pada masa yang sama, masa rehat lebih panjang berbanding tahun sebelumnya. Dengan itu, dikatakan taraf hidup lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Perubahan komposisi pendapatan negara. Pendapatan per kapita
lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Tetapi, banyak perbelanjaan yang dilakukan itu tidak dapat dinikmati oleh rakyatnya secara langsung. Misalnya, perbelanjaan ke atas barang ketenteraan berbanding tahun sebelumnya. Taraf hidup lebih rendah berbanding dengan tahun sebelumnya. Perubahan tingkat harga umum. Taraf hidup penduduk di sesebuah negara berhubung negatif dengan tingkat harga umum. Peningkatan dalam pendapatan per kapita tidak menggambarkan taraf hidup penduduk tinggi sekiranya tingkat harga juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, pendapatan per kapita yang rendah pula tidak menggambarkan taraf hidup penduduk rendah sekiranya tingkat harga umum juga rendah. Oleh itu, data pendapatan per kapita tidak membandingkan taraf hidup antara masa. Masalah externality negatif. Pendapatan per kapita lebih serius daripada tahun sebelumnya, tetapi externality negatif semakin serius. Externality negatif adalah seperti pencemaran alam, pencemaran air, pencemaran udara dan juga pencemaran bunyi. Berbanding tahun sebelumnya, taraf hidup lebih rendah berbanding tahun sebelumnya. Perubahan dalam kualiti barang. Kualiti barang dan perkhidmatan yang dinikmati oleh penduduk akan mempengaruhi taraf hidup mereka. Sekiranya pendapatan per kapita di sesebuah negara tinggi, tetapi kualiti barang dan perkhidmatan yang tidak bermutu, taraf hidup penduduk di negara tidak boleh digambarkan sebagai tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan per kapita rendah, tetapi penduduk dapat menikmati barang dan perkhidmatan yang berkualiti, taraf hidup di negara tersebut tidak boleh dianggap rendah. Oleh itu, data pendapatan per kapita tidak dapat membandingkan taraf hidup antara masa. Perubahan saiz dan struktur penduduk. Pendapatan per kapita lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, tetapi jumlah penduduk negara itu telah bertambah dengan kadar yang lebih besar berbanding tahun sebelumnya. Taraf hidup lebih rendah berbanding dengan tahun sebelumnya. Seterusnya, kita akan membandingkan kelemahan data pendapatan negara dalam membandingkan taraf hidup antara negara. Antaranya, yang pertama, masalah pengangguran. Kedua, perbezaan dalam agihan pendapatan. Ketiga, perbezaan masa kerja dan masa rehat. Keempat, perbezaan komposisi pendapatan negara. Kelima, perbezaan tingkat harga umum. Keenam, masalah externality negatif. Ketujuh, perbezaan iklim dan perbelanjaan di pelbagai kawasan. Dan yang ke-8, perbezaan saiz dan struktur penduduk. Di sini perlu ditegaskan bahawa kata kunci perbezaan antara negara adalah digunakan apabila kita membandingkan taraf hidup antara negara. Perhatikan kata kuncinya bermula dengan perbezaan. Kelemahan menggunakan pendapatan per kapita (PPK) untuk membandingkan taraf hidup antara negara. A. Masalah pengangguran.
Untuk membandingkan antara negara, kita akan bagi contoh negara A dengan negara B. Negara A, pendapatan per kapitanya tinggi, tetapi dalam masa yang sama mengalami kadar pengangguran yang tinggi. Ini tidak bermakna taraf kemakmuran atau taraf hidup lebih tinggi kerana ramai tenaga buruh tidak bekerja. Negara B, pendapatan per kapitanya rendah, tetapi dalam masa yang sama mengalami kadar pengangguran yang rendah. Ini tidak bermakna taraf kemakmuran atau taraf hidup lebih rendah daripada negara A kerana hanya sebahagian kecil sahaja tenaga buruh tidak bekerja. B. Perbezaan agihan pendapatan. Negara A, pendapatan per kapitanya tinggi, tetapi dalam masa yang sama agihan pendapatannya tidak setara. Tidak setara maksudnya tidak adil. Ada orang yang kaya semakin kaya, ada orang yang miskin semakin miskin. Ini yang dimaksudkan sebagai agihan pendapatan tidak setara, iaitu hanya sebilangan kecil golongan berpendapatan tinggi dan sebilangan besar penduduk memperoleh pendapatan di bawah PGK, pendapatan garis kemiskinan. Maksud di sini, ada banyak orang yang miskin. Ini tidak bermakna taraf kemakmuran atau taraf hidup meningkat kerana terdapat jurang perbezaan yang besar antara golongan kaya dengan golongan miskin. Bagi negara B, pendapatan per kapitanya rendah, tetapi corak agihannya lebih setara. Ini tidak bermakna taraf kemakmuran atau taraf hidup lebih rendah daripada negara A kerana jurang perbezaan yang kecil antara golongan kaya dengan golongan miskin. C. Perbezaan masa kerja dan masa rehat. Bagi negara A, pendapatan per kapitanya tinggi disebabkan masa kerjanya panjang berbanding masa rehat. Ini tidak bermakna taraf kebajikan atau taraf hidup masyarakat tinggi kerana sebahagian besar masanya dihabiskan di tempat kerja. Masa kerja panjang berbanding masa rehat ini bermaksud bahawa mereka tiada masa untuk bersukan ataupun beriadah bersama dengan keluarga. Bagi negara B, pendapatan per kapitanya rendah disebabkan masa kerjanya pendek. Ini tidak bermakna taraf kebajikan atau taraf hidup masyarakat rendah kerana masyarakat mempunyai masa rehat yang lebih banyak. Di sini kita perlihatkan bahawa bagi negara B mempunyai masa rehat yang lebih panjang berbanding masa kerja. Ini bermaksud masa rehat tersebut digunakan bersama dengan keluarga untuk menjalankan aktiviti beriadah ataupun aktiviti sukan. D. Perbezaan komposisi pendapatan negara. Bagi negara A, membuat perbelanjaan ke atas barang ketenteraan berbanding barang pengguna. Walaupun pendapatan per kapita tinggi, tetapi ini tidak bermakna taraf hidupnya tinggi kerana sebahagian besar perbelanjanya tidak dinikmati oleh masyarakat. Bagi negara B, membuat perbelanjaan ke atas barang pengguna berbanding barang ketenteraan. Walaupun pendapatan per kapitanya rendah, tetapi tidak bermakna taraf hidup rendah kerana sebahagian besar perbelanjanya
dapat dinikmati oleh masyarakat. E. Perbezaan tingkat harga umum. Bagi negara A, pendapatan per kapitanya tinggi disebabkan tingkat harga umum yang tinggi. Ini bermakna kos sara hidupnya tinggi dan kuasa beli masyarakat rendah. Oleh itu, taraf hidup rendah walaupun pendapatan per kapitanya tinggi. Bagi negara B, pendapatan per kapitanya rendah disebabkan tingkat harga umum yang rendah, bermakna kos sara hidupnya rendah dan kuasa beli masyarakat tinggi. Oleh itu, taraf hidupnya tinggi walaupun pendapatan per kapitanya rendah. F. Masalah externality negatif. Bagi negara A, pendapatan per kapitanya tinggi disebabkan oleh externality negatif yang sangat serius. Bagi negara B, pendapatan per kapitanya rendah disebabkan externality negatif yang rendah. G. Perbezaan iklim dan perbelanjaan di pelbagai kawasan. Bagi negara A, pendapatan per kapitanya tinggi disebabkan beriklim sejuk dan banyak berbelanja ke atas keperluan asas seperti baju sejuk dan alat pemanasan. Bagi negara B, pendapatan per kapitanya rendah disebabkan beriklim panas dan tidak perlu berbelanja ke atas baju sejuk dan alat pemanasan. H. Perbezaan saiz dan struktur penduduk. Bagi negara A, pendapatan negara yang rendah tetapi menikmati taraf hidup yang tinggi jika jumlah penduduknya sedikit. Bagi negara B, pendapatan negara tinggi tetapi menikmati taraf hidup yang rendah jika jumlah penduduknya bertambah. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.